Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in science class today. We will continue from the last lesson about matter. For today, we will learn about three states of matter of water. Okay, three state of matter of water. Tiga keadaan jirim air. Okay. State of what of matter of water. Okay. Keadaan jirim air. Keadaan jirim air ni dia ada dalam tiga keadaan. Maksudnya dia ada tiga keadaan, iaitu yang pertama air, water, dia boleh dalam keadaan yang pertama solid. Yang kedua liquid, dan yang ketiga gas. Air ni dia boleh dalam tiga keadaan, sama ada dalam bentuk pepejal, dalam bentuk liquid, cecair, ataupun dalam bentuk gas. Jadi, for example, water in the form of solid, air dalam keadaan pepejal. Apa air dalam keadaan pepejal? Air dalam pepejal is, we call it ice. Air batu, ice. Ice, maksudnya air itu berada dalam keadaan pepejal, jirimnya dalam keadaan pepejal. And then how about liquid? Air dalam bentuk liquid apa dia? Of course, water. Air itu dalam bentuk cecair. Air minuman awak, dia adalah air dalam bentuk cecair. Dia jirimnya dalam keadaan cecair. And then how about gas? Air dalam bentuk gas. Apakah air dalam bentuk gas? Air dalam bentuk gas, kita namakan dia water, water vapor. Apa maksud water vapor? Water vapor maksudnya adalah wap air. Water ni air lah. Ice ni adalah air batu. Ini dalam bahasa Melayu. Jadi air boleh berada dalam tiga keadaan. State of matter of water. Air boleh berada dalam tiga keadaan, iaitu solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. For example, solid is ice, air batu, ice. Liquid, water in the form of liquid, we call it water ataupun air. And then state of matter of water, the last one is gas. Keadaan air dalam bentuk gas. Apa dia? Water vapor, wap air. Itu dia air. Dia boleh ingat saya nak awak ingat ketiga-tiga ni air boleh berada dalam tiga keadaan. Solid, liquid, gas. Solid, ice. Liquid, water. Gas is water vapor. State of matter of water. You must remember these three things. Okay. You can take a look your textbook, page 186 and 187. Changes in the state of matter of water. Perubahan keadaan jirim air. Changes in the state of matter of water. Perubahan keadaan jirim air.
Bagaimanakah jirim air itu berubah? Saya dah tunjukkan tadi, yang ini tadi jirim air ada 3, 1, 2, 3, iaitu jirim air boleh berada dalam keadaan yang pertama solid, yang kedua second one is liquid, and the third one is gas. So what is solid? Keadaan air dalam bentuk pepejal is ice. Ini adalah ice. Keadaan air dalam bentuk cecair liquid is water. Keadaan air dalam bentuk gas is water vapor. Ni wap air. Bila kita masak air, kita panaskan air, ada keluar asap atau itu wap air. Ini keadaan state of matter of water, solid, liquid and gas. And then yang ini kita nak tunjukkan, saya nak tunjukkan perubahan keadaan jirim air. Bagaimanakah jirim air itu berubah? Jirim air berubah daripada from solid to liquid, from liquid to gas. Solid to liquid, liquid to gas. Air mula-mula yang pertama kat sini ditunjukkan, air yang pertama dalam bentuk solid, iaitu ice. Dalam bentuk solid itu ice. Bagaimana ice dia berubah menjadi liquid? Pepejal berubah menjadi cecair. Pepejal berubah menjadi cecair. Itu kita namakan dia, we name it as melting process. Melting process, iaitu proses peleburan. Itu kita namakan dia adalah proses, yang ini kata namakan dia proses peleburan. Ais bila dia cair, bagaimana dia cair? Sebab dia gain heat, dia menerima haba. Ais menerima haba, dia menerima haba, dia akan mengalami proses peleburan, melting process, and then it will transform into liquid. Dia berubah kepada bentuk cecair. Ais melalui proses peleburan, melting, and then will be changed into liquid. Ingat tu air solid, ais dalam bentuk solid pepejal, melalui proses peleburan. Bagaimana melalui proses peleburan? Bila dia menerima haba, gain heat, dia akan berubah menjadi liquid, cecair. Kemudian yang kedua, daripada cecair dia menerima haba lagi, menerima haba lagi, gain heat. Yang ini tadi pepejal, dia menerima haba jadi liquid. Kemudian liquid pula dia menerima haba lagi, dipanaskan lagi. Apa yang akan jadi? Dia akan berubah menjadi gas. Di mana ini kita namakan dia proses, yang ni evaporation process or boiling process. Evaporation adalah proses penyejatan. Evaporation is penyejatan. Ni evaporation. Boiling process is pendidihan. Ada dua, jadi kat sini saya tunjukkan sekali lagi, ice in the form of solid, ice dalam bentuk pepejal, dia menerima haba, gain heat, kita namakan dia dia mencair, kita namakan dia melting process, proses peleburan. Mengalami proses peleburan, ataupun mengalami melting process, dia akan berubah menjadi bentuk liquid, cecair. Kemudian dia cecair ni mendapat haba lagi, gain heat, dipanaskan lagi, dia akan mengalami proses evaporation ataupun penyejatan, boiling process atau pendidihan, dan dia berubah menjadi bentuk gas.
Itu proses dia, peleburan, penyejatan atau pendidihan. Peleburan, solid menjadi liquid, liquid kemudian evaporation and boiling become gas. Itu proses dia. Awak kena ingat proses tersebut. Baik, seterusnya. Seterusnya proses diterbalikkan pula. Tadi daripada sini solid become liquid and liquid become gas. Jadi yang kedua pula kita tengok pula, yang kedua proses tu diterbalikkan. Jadi yang pertama tadi yang pertama tadi the first one solid, become liquid, and then liquid become gas. Ini proses dia. Yang ini proses dia, nama dia melting, peleburan. Yang ini proses dia, nama dia evaporation, penyejatan atau boiling, pendidihan. And then yang kedua pula, yang kedua pula dia terbalik pula, kita berbual gas pula. Gas bertukar menjadi liquid, liquid bertukar menjadi liquid akan berubah menjadi solid. Di mana proses tu terbalik pula. Kita tengok kat sini. Seterusnya kita tengok gas. Gas dia berubah menjadi liquid. Dia naik ke atas pula. Kita terbalikkan. Di mana gas cecair tadi, air water tadi dalam bentuk gas, dia lose heat, kehilangan haba. Maksudnya dia panas, lepas tu dia hilang haba, dia akan jadi sejuk. So kita namakan dia, proses dia adalah ini proses dia. Kita namakan proses dia adalah condensation. Ini dia condensation. Condensation process. Condensation ni ataupun dalam bahasa Melayu dia kita namakan dia kondensasi. Kondensasi ni, condensation. Saya ulang balik. Gas lose heat, kehilangan haba. Maksudnya gas ni tadi kehilangan haba, dia jadi sejuk, di mana dia mengalami satu proses dinamakan dia kondensasi. Condensation. In English we call it condensation. Gas tadi dia sejuk. Dia berubah menjadi liquid. Ni dia. Tadi gas, bila dia sejuk, dia terbalik. Dia berubah menjadi liquid, cecair. And then kemudian bila dia cecair, dia lose heat lagi. Maksudnya lose heat tu apa? Dia kehilangan haba lagi. Kehilangan haba. Dia hilang haba lagi, maksudnya dia akan lagi sejuk. Bila lagi sejuk, kita namakan dia freezing process. Freezing process ataupun dalam bahasa Melayu kita namakan dia freezing tu apa? Pembekuan. Bila jadi pembekuan, dia berubahlah pula jadi solid. Air tu tadi jadi pepejal daripada gas kepada liquid and then become solid. Maksudnya air tu dia boleh berubah dalam 3 keadaan. Dia boleh berada dalam 3 keadaan: pepejal, cecair dan gas. Adapun daripada gas tadi dia menjadi cecair, dia menjadi pepejal balik melalui proses-proses yang kita belajar tadi. Yang ini tadi, yang nombor 1 tadi saya tunjukkan, di mana solid become liquid and liquid become gas.
solid nak jadi liquid kena melalui proses melting, peleburan. Liquid nak bertukar menjadi gas, dia perlu mengalami proses evaporation or boiling, penyejatan atau pendidihan. And then yang kedua pula, diterbalikkan pula, gas nak menjadi liquid. Jadi nama prosesnya adalah proses kondensasi nama dia. Gas berubah menjadi cecair, kita nama dia proses kondensasi. Maksudnya dia sejuk. Gas ni bila sejuk dia jadi cecair, and then cecair nak berubah menjadi solid. Air nak berubah menjadi ais. Kita buat apa? Mesti melalui proses freezing. Z-I-N-G, freezing, pembekuan. Jadi saya harap awak boleh faham. Ini kedua-dua proses ni, solid become liquid and become gas, gas become liquid and become solid. Pusing balik. Di mana kita boleh tengok dekat gambar ni, muka surat 186 dan 187. Okey. Jadi untuk hari ini, saya nak awak, yang pertama saya nak awak salin yang ini. Yang ini tadi. State of matter of water. Yang ini kena salin. Salin dalam buku awak. Yang ini yang pertama, state of matter of water. Keadaan jirim air. Keadaan jirim air, di mana jirim air boleh berada dalam 3 keadaan: solid, liquid and gas. Solid apa dia? Air dalam bentuk pepejal, dalam bentuk solid, ais, air batu. Air dalam bentuk liquid cecair, water. Air dalam bentuk gas, water vapor. Uap air. Salin ini yang pertama, kemudian salin yang ini yang kedua. Yang ini yang kedua. Yang ini apa tajuk dia yang kedua ni? Yang kedua tu tajuk dia yang ini, Ini tajuk dia. Tulis tajuk dia, changes in the state of matter of water. Kemudian salin yang ini, solid. Nanti anak panah dia buat panjang sikit, Solid berubah menjadi liquid melalui proses apa? Melting. Liquid bila dia melalui proses evaporation and boiling, it will become gas. And then number 2, gas melalui proses condensation. Gas ni melalui proses kondensasi, it will become liquid. Bila dia melalui proses freezing and become solid. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kita bertemu lagi untuk kelas berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.